Baik, kita bersiap sedia sama-sama doa dalam hati. 请大家同心默祷。 Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita mulakan kebaktian Sabat hari ini. 奉主耶稣基督圣名开始安息日的聚会， Baik, kita sama-sama naikkan pujian bilangan 333. 一起唱诗333首。 Silakan duduk. 请坐。 Baik, pertama-tama sekali saya ucapkan salam damai sejahtera, salam Sabat. Diucapkan kepada rekan sekerja, para pendeta, diaken, penatua yang dikasihi, diberkati dalam Tuhan Yesus. 首先呢，要在这里问候所有主内亲爱的同工、长老、传道、执事，亲爱的弟兄姐妹们，大家安息日平安。 Baik, sangat-sangat bersyukur kepada Tuhan dalam kesempatan ini sekali lagi kita dapat berkumpul dalam bait suci Tuhan. 非常的感谢主，在这次的机会当中，我们再一次的在神的家里聚集， Baik, ini merupakan suatu berkat bagi kita. 这是我们的一个祝福。 Setiap kali kita yaitu memperingati, menguruskan Sabat, 我们每当纪念遵守安息日， maka tentu sekali berkat Tuhan itu akan dilimpahkan kepada kita sekalian. 神的祝福、神的福气一定临到我们大家。 Baik, sebelum kita sama-sama mempelajari firman Tuhan, 我们还没有一起学习神的道， maka terlebih dahulu kita akan sama-sama sujud di dalam doa. 首先我们要一起跪下祷告， Kiranya Tuhan terus membantu, memberkati kita sekalian. 但愿神继续的带领、祝福我们大家。 Baik, kita sama-sama sujud berdoa. 我们一起同心祷告。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa. Haleluya.
Baik, sekali lagi saya ucapkan salam damai sejahtera, salam sahabat diucapkan kepada seluruh jemaat yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus. 再一次的问候主内亲爱的所有同龄们，大家安息了平安。 Begitu juga kepada mereka yang berada di atas talian. 也问候那些线上的弟兄姐妹平安。 Kiranya Tuhan terus sentiasa menyertai, memimpin kehidupan kita. 愿神继续的带领我们的生活，以及与我们同在。 Baik, dalam kesempatan ini kita akan guna pakaikan mencerminkan kemuliaan Tuhan sebagai dorongan bersama. 在这次的机会当中呢，我们会使用这个反照主的荣光作为大家的学习。 Baik, kita lihat dalam kitab 2 Korintus pasal yang ketiga. 我们来看哥林多后书的第3章。 Kita lihat dalam kitab 2 Korintus pasal yang ketiga, kita baca ayat 18. 哥林多后书3章18节。 Ayat 18. 18节。 Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan Tuhan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. 我们众人既然敞着脸得以看见主的荣光，好像从镜子里反照，就变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成了。 Baik, di dalam satu ayat ini menjelaskan kepada kita. 这一节呢，解释说， Dia meminta kepada kita supaya kita dapat mencerminkan kemuliaan Tuhan di dalam suatu kehidupan kita. 让我们大家在生活中呢，能够反照主的荣光。 Cermin merupakan alat untuk membantu bagi kita untuk memperlihatkan sesuatu itu. 镜子呢，是帮助我们看见东西的一个工具。 Contohnya apabila kita melihat paras wajah kita, 比如说我们要看看我们的脸， maka tentu sekali cermin itu akan membantu kita untuk memperlihatkan sesuatu yang ada dalam muka kita. 镜子呢就能够帮助我们看见脸上有什么东西。 Di dalam satu kehidupan kita juga bagaimana cara kita untuk mencerminkan satu kehidupan kita. 那么也能够在我们的生活中帮助我们反照我们的生命。 Sebagai umat Tuhan ini kita perlulah mencerminkan sesuatu yang baik untuk Tuhan. 那么身为基督徒，我们就应当反照为主反照一些好的东西。 Kalau kita lihat dalam kitab Amsal pasal yang ke-27. 如果我们看箴言的第27章， Amsal pasal 27 kita baca ayat yang ke-19. 箴言27章的第9节， Pasal 27 kita baca ayat 19. 箴言27章第9节， Ayat 19. 第19节， Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. 19节，水中照脸，彼此相符，人与人心也相对。 Baik, di sini diperjelaskan kepada kita bahwa seperti air mencerminkan wajah. 这里呢说到呢，就好像水中可以照到脸， Demikianlah hati manusia itu mencerminkan manusia itu. 人的心呢也是彰显着他的心。 Baik, dari kehidupan manusia ini dapat menggambarkan atau mencerminkan sesuatu baik jahatnya. 那么透过一个人的生活，我们就可以看出他是好是坏。 Dari sudut perbuatannya maka dia dapat mencerminkan itulah ada yang ada di dalam hati manusia itu. 透过他的行为呢，就能够反照出他心中的意念。 Apabila dia dapat mempamerkan suatu sikap di dalam kehidupannya, 当他在生活中展现出某一种态度的时候， maka itulah yang ada di dalam pemikiran manusia itu. 在他的脑海中思想就是这样。 Jadi sekarang bagaimana seharusnya kita mau mencerminkan suatu kemuliaan Tuhan ini? 那么如今我们应当怎样反照主的荣光呢？ Di masa lalu manusia ini telah memperoleh kemuliaan daripada Tuhan. 过去呢，人呢从神那里得着荣耀。 Maka sesungguhnya apabila manusia itu telah berdosa di hadapan Tuhan, 那么实实在在的，当人已经向神犯罪了， maka kemuliaan Tuhan itu telah lenyap kepada manusia itu. 神的荣光已经不在人身上了。 Namun Tuhan telah mengambil suatu inisiatifnya untuk memulihkan keadaan kehidupan manusia itu. 那么神呢，就试着要让人能够恢复神的荣光。 Maka pada waktu itu manusia telah diselamatkan oleh karena kasih Kristus itu. 因此呢，人因着基督的爱得救。
Maka dengan ini Tuhan mau bagi kita supaya kita dapat mencerminkan satu kehidupan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. 因为这样呢，所以主要我们在生活中能够彰显或者是反照他的荣光。 Baik, bagaimana seharusnya kita mau mencerminkan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita hari ini? 我们今天要如何在生命中反照主的荣光呢？ Baik, kalau kita kembali kepada 1 Korintus pasal yang ketiga tadi, 如果我们回到刚才哥林多后书的3章， kita dapat melihat ada 3 perkara bagaimana caranya kita mencerminkan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. 对不起，前书我们就可以看到有3个方法，让我们能够彰显神的荣光。 Baik, kita kembali kepada 2 Korintus 3 ayat 18. 哥林多后书3章15节 Yang pertama, 第一， baik di sini dikatakan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. 我们呢是敞着脸来去彰显神的荣光。 Jadi caranya bagi kita untuk yaitu mencerminkan kemuliaan Tuhan dalam diri kita, yaitu kita haruslah berusaha supaya muka yang tidak berselubung itu. 那么要反照主的荣光呢，我们的脸必须要是敞开的，没有东西遮盖的。 Kalau hari ini dapat kita lihat setiap orang telah memakai pelitup muka. 今天我们看到每一个人呢都戴着口罩， Sukar bagi kita mengenali siapa orang itu 我们也很难要认得那一个人， karena dia memakai pelitup muka. 因为他戴着口罩。 Jadi selubung ini merupakan salah satu yaitu menutupi muka seseorang itu. 所以呢，这一些东西就遮盖着一个人的脸。 Jadi bagaimana seharusnya kita mengenali seseorang itu kalau adanya yaitu selubung di dalam mukanya. 如果他的脸被遮盖了，我们要如何认识一个人呢？ Dengan ini kita haruslah membuka selubung itu di dalam muka kita. 因此呢，我们应该要打开我们遮盖我们脸的东西。 Baik, itulah dikatakan di sini, semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. 所以呢，这里才说我们应当要敞着脸来去反照主的荣光。 Baik, selubung maksudnya adalah menutupi. 这个敞着脸就是没有遮盖。 Karena adanya selubung itu maka kita tidak dapat mempamerkan, kita tidak dapat mencerminkan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. 有东西遮盖着脸呢，我们就不能够反照主的荣光。 Baik, apalah selubung itu? 那么有什么东西遮盖着 Nah, 脸？ kalau kita lihat di dalam kitab 2 Korintus pasal yang keempat, 如果我们看哥林多后书的4章， yaitu pasal 4 ayat 4. 4章4节， Ayat 4, 第4节， yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adanya gambaran Allah. 此等不信之人被这世界的神弄瞎了心眼，不叫基督荣光福音的光照着他们。基督本是神的像。 Baik, mengapa mereka ini tidak dapat melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus ini? 为什么他们看不见基督荣耀福音的光呢？ Salah satu daripadanya kenapa mereka tidak dapat yaitu melihat cahaya Injil itu. 其中一个他们看不见福音的光的原因， Karena adanya selubung yang telah menyelubungi pikiran manusia itu. 就是因为有东西遮盖着人的思想。 Itulah dalam ayat 4 kalimat yang pertama di sini dijelaskan kepada kita. 因此，在4节的上半段说到， Katanya yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. 他的心眼呢被这世界的神弄瞎了。 Karena pikiran mereka ini telah dibuta oleh ilah zaman, maka tertutuplah yaitu kemuliaan Tuhan itu. 这个世界的神弄瞎了他们的心眼，或者是他们的心思，所以他们的脸就被遮盖了， Sehingga kan mereka tidak dapat melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus itu. 让他们看不见基督荣耀福音的光。 Jadi ini menjelaskan kepada kita saudara dan saudari sekalian, 弟兄姐妹们，这就解释说， yaitu kita perlulah membuka selubung yang ada dalam pikiran hati manusia. 我们必须要打开遮盖人心的东西。 Jangan kiranya oleh karena ilah zaman ini telah menutupi yaitu pikiran manusia. 不要因为这世界的神呢弄瞎了我们的心眼， Sehingga kan kita tidak dapat melihat tentang yaitu kemuliaan Tuhan ini. 让我们看不见神的荣光。 Nah, di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 14 juga dijelaskan kepada kita. 在哥林多后书3章14节也说到， Ayat 14, 这4节， tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka,
Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. 但他们的心地刚硬，直到今日诵读旧约的时候，这帕子还没有揭去，这帕子在基督里已经废去了。 Kalau kita melihat dalam ayat 14 di sini sangat-sangat jelas memberitahu kepada kita. 我们看14节的话呢，非常清楚的告诉我们， Katanya pikiran mereka telah menjadi tumpul. 这里说他们的心地刚硬， Nah, sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. 直到今天呢，这个帕子呢还是遮盖着他们。 Oh, jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan. 如果他们读旧约，但是还没有揭去那个帕子呢， Walaupun kerap kali kita membaca firman Tuhan itu. 虽然我们念了主的道那么多次， Tetapi kalaulah selubung itu tidak akan dibuka, 但是只要这个帕子呢还没有被揭开， maka tentu sekali kita tidak akan mengetahui isi kandungan firman Tuhan itu. 我们肯定不会明白主的道里面的内容。 Itulah dikatakan dalam ayat ini, yaitu pikiran mereka telah menjadi tumpul. 因此呢，这里才说到他们的心地刚硬。 Walaupun kita berkali-kali memperingatkan mereka, 虽然我们已经提醒他们很多次了， tetapi karena ada selubung di dalam pikiran mereka itu, 但是呢，他们的心眼呢有帕子来去遮盖着， sehingga akan menutupi Injil, firman Tuhan itu. 就遮盖了神福音的真光。 Maka akhirnya tertutuplah kemuliaan Tuhan itu. 最后呢，神的荣光就被遮盖了。 Jadi oleh demikian saudara dan saudari sekalian, 所以弟兄姐妹们， maka perlu bagi kita yaitu membuka selubung yang ada, 我们有必要来去撤去这个帕子， supaya kemuliaan Tuhan itu kita boleh dapat yaitu perjelaskan di dalam satu kehidupan kita. 好让我们在生活中呢能够清楚的显出神的荣光。 Hari ini dapat kita lihat ataupun hari ini kita tidak boleh nafikan bahwa ada segelintir manusia begini. 今天呢，我们不能否认是有这样一般的人， Karena adanya selubung dalam yaitu pikiran mereka, maka tertutuplah kemuliaan Tuhan itu. 因为呢，他们的心眼被帕子蒙住了，所以他们就看不见神的荣光。 Kalau kita lihat lagi dalam ayat 15 hingga 16. 如果我们再看第15、16节， 2 Korintus 3 ayat yaitu ayat 15. 哥林多后书3章15节， Ayat 15. 15节， Bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa ada selubung yang menutupi hati mereka. Ayat 16. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. 15节，然而直到今日，每逢咏读摩西书的时候，帕子还在他们心上。16节，但他们的心几时归向主，帕子就几时除去了。 Baik, kalau kita perhatikan di dalam 2 ayat ini. 我们仔细的观察这2节， Baik, di sini dikatakan bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa. 这里说到呢，直到如今，当他们阅读摩西的书的时候， Baik, ini diperjelaskan kepada kita bahwa orang ini juga membaca kitab suci itu. 这里就说到呢，这一些人他们也有读圣经， Tetapi di sini dikatakan ada selubung yang menutupi hati mereka. 但是这里说到呢，帕子还在他们心上， Di mana walaupun berkali-kali mereka membaca kitab suci itu, 虽然读圣经读了几遍， tetapi karena adanya selubung itu yang menutupi hati itu, maka tentu sekali dia tidak akan memahami tentang firman Tuhan itu. 但是呢，有帕子蒙着他们的心，他们肯定不明白主的道。 Ayat 16 Anda kasih tahu. 16节说到， Katanya di sini apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, 但他们的心几时归向主， maka selubung itu diambil daripadanya. 帕子呢就几时除去了。 Baik, apa maksudnya apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan? 一个人心归向主是什么意思呢？ Baik, ini menunjukkan bahwa seorang itu haruslah bertobat, meninggalkan yaitu kehidupan lamanya. 意思是说，这一个人应当要悔改，离去之前的生活方式， Mengosongkan hatinya 要清空他的心 daripada hal-hal yang ada dalam dunia hari ini. 要远离世界上的事。 Dan kita perlu mengarahkan pemikiran kita, hati kita kepada Tuhan. 而且呢，我们要把我们的心转向神， Barulah kemuliaan Tuhan itu dapat disingkapkan dalam kehidupan kita.
主的荣光呢，才能够在我们的生活中看得见。 Jadi oleh demikian saudara dan saudari sekalian, 因此，弟兄姐妹们， yaitu kita perlulah yaitu mencerminkan kemuliaan Tuhan dalam diri kita, 我们必须要在自己身上呢反照主的荣光， yaitu dengan muka yang tidak berselubung itu. 是要有一个没有帕子蒙住的脸。 Jangan kiranya karena ada selubung itu telah menutupi kemuliaan Tuhan, 千万不要因为这个帕子呢遮开了神的荣光 sehingga akan kemuliaan Tuhan itu tidak dapat jelas dilihat daripada diri kita. 啊，让别人在我们身上看不出神的荣光。 Baik, di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10 di sana dijelaskan kepada kita. 那么希伯来书的第10章那里有告诉我们， Kita lihat dalam kitab Ibrani pasal 10, kita baca ayat yang ke-22. 希伯来书10章我们看22节， Ayat 22. 22节。 Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. 并我们的心中天良的亏欠已经洒去，身体用清水洗净了，就当存着诚心和充足的信心来到神面前。 Baik, di sini diperjelaskan kepada kita, 这里呢解释说， yaitu apabila kita datang untuk menghadap kepada Allah. 当我们来到神面前， Yang pertama kita haruslah memiliki hati yang tulus ikhlas. 首先呢，我们必须要存着诚实的心。 Nah, yang keduanya yaitu kita perlu memiliki keyakinan iman yang teguh. 第二呢，我们必须要存着充足的信心。 Kalau kita lihat dalam ayat seterusnya di sini, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. 这里呢说到我们的心呢，已经我们心中天良的亏欠已经洗净了，已经洒去了。 Ketika kita yaitu datang berhadapan dengan Tuhan, 当我们来到神的面前， pertama-tama kita perlulah yaitu berusaha untuk melihat hati kita. 首先呢，我们必须要努力的观察自己的心。 Oh, apakah hati kita ini tulus ikhlas datang menghadap kepada Allah? 哇，我来见主，我的心是不是诚心的呢？ Apakah kita ini hanya karena paksa untuk datang berhadapan dengan Tuhan? 我是不是被人逼着要来到神的面前？ Jadi ini pun perlu kita mengoreksi diri kita. 这也是我们应当要审查的事情。 Jadi datang untuk menghadap kepada Allah. 你来到神的面前， Pertama-tama Tuhan pasti akan melihat hati kita, apakah kita memiliki hati yang penuh dengan keikhlasan untuk datang kepada Tuhan. 首先呢，神一定会看我们的心是否充满着诚实来到他的面前。 Dan yang kedua, 第二呢， yaitu kita memiliki keyakinan iman yang teguh. 我们必须要有充足的信心， Dengan penuh keimanan kita, 要充满信心。 kita datang untuk bertemu dengan Tuhan dalam bait suci. 我们来到圣殿呢，就是要朝见神。 Maka Tuhan pasti akan melihat tentang iman kita. 神呢，一定会看我们的信心。 Ini yang perlu kita periksa di dalam kehidupan kita. 这是我们应当在神面前来去审查自己的事项。 Kita perlu memiliki hati yang tulus ikhlas, 我们必须存着诚实的心， mempunyai iman yang teguh di dalam Tuhan. 而且存有充足的信心。 Yang terutama sekali dapat kita lihat di sini. 这里呢，我们还看得见， Katanya karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. 因为我们心中天良的亏欠已经洒去，身体已用清水洗净了。 Baik, kita dapat lihat bagaimana tentang kehidupan kita. 我们可以看得到我们的人生， Sebenarnya kita telah dibersihkan melalui yaitu hati kita. 其实呢，我们的心也已经洗净了。 Apabila kita memeriksa hati kita, 当我们审查自己的心的时候， yaitu kita memiliki hati yang penuh keikhlasan datang menghadap Tuhan, 我们的心中充满着诚实的意念来去见主， maka tentu sekali kita dapat memancarkan tentang kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. 我们就肯定的可以在生活中彰显出神的荣光。 Baik, yang kedua, 第二， bagaimana cara bagi kita untuk mencerminkan kemuliaan Tuhan ini? 我们要如何反照主的荣光呢？ Baik, kita kembali kepada 2 Korintus pasal yang ketiga tadi. 我们回到刚才哥林多后书的3章 Dalam ayat yang ke-18. 第18节， Yang kedua di sini, 在这里的第二项， di sini dikatakan, dan karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya.
这里说的呢，就变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的。 Baik, cara bagi kita untuk yaitu mencerminkan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. 那么在我们的生活中，要反照主的荣光呢， Yaitu kita perlu menjadi serupa dengan gambar Kristus itu. 我们就必须要变成主的形状。 Itulah dikatakan di dalam ayat ini, dijelaskan kepada kita. 所以呢，这一节才这样说， Kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. 我们就变成主的形状。 Apabila kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya, 当我们变成主的形状的时候， maka pada waktu itu kemuliaan itu akan semakin lama semakin besar. 那一个时候呢，就会荣上加荣，越来越荣耀。 Jadi ini menunjukkan kepada kita, 这就表示说， yaitu kita perlulah mengikuti jejak langkah kehidupan daripada Yesus Kristus ini. 我们必须要跟随耶稣基督的脚中行。 Dalam peringkat awal penciptaan Tuhan Allah bagi manusia ini. 那么早期神造人的时候， Nah, kalau kita melihat dalam kitab Kejadian pasal 1. 如果我们看创世纪的第一章， Kita lihat dalam kitab Kejadian pasal 1, kita baca bermula daripada ayat yang ke-26. 创世纪第一章的第26节， Ayat 26. 26节， Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27. 27节， Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. 26节，神说：“我们要照着我们的形象，按着我们的的样式造人，使他们管理海中的鱼、空中的鸟、地上的牲畜和全地，并地上所爬的一切昆虫。”27节，神就照着自己的形象造人，乃是照着他的形象造男造女。 Baik, kalau kita melihat daripada penciptaan awal Tuhan ini, 我们看着神起初的创造， yaitu dia mencipta manusia ini menurut gambarnya. 他造人呢是照着自己的形象来去 Mengapa 造。 seharusnya Tuhan Allah itu yaitu mencipta manusia ini menurut gambarnya itu? 为什么神造人要照着自己的形象呢？ Kenapa Tuhan tidak mencipta manusia itu menurut gambar daripada binatang itu? 为什么神不照着动物的形象来去造人呢？ Tetapi dia mencipta manusia itu adalah menurut gambarnya sendiri. 但是却要照着自己的形象来去造人， Apa maksudnya di sana? 这也有什么意思呢？ Tuhan mau bahwa manusia yang diciptanya ini seharusnya mengikuti jejak langkah kehidupannya itu. 神要他所造的人呢，能够跟着他的脚中行。 Jadi ini menunjukkan kepada kita hari ini, 这里就表示给我们知道， yaitu manusia itu haruslah mempamerkan bagaimana kehidupan Kristus itu. 人呢就应当要显出基督的生活方式， Karena kita adalah manusia ciptaan Allah. 因为我们是神所造的人 Lagi-lagi dia mencipta kita menurut gambarnya. 而且他是照着自己的形象来造我们。 Maka tentu sekali kita akan yaitu mengikuti jejak langkah Tuhan itu. 我们肯定的会跟着神的脚踪， Ini yang seharusnya dilakukan oleh manusia hari ini. 这是人应当做的事。 Baik, kalau kita kembali kepada 2 Korintus pasal 4 itu. 我们回到哥林多后书的第4章， Kita baca ayat 4. 我们看第4节， Saya akan melihat ayat kalimat terakhir dalam ayat 4 ini. 我来看4节的下半段。 Baik, di sini dikatakan yang adalah gambaran Allah. 这里说到呢，基督本是神的像。 Baik, Tuhan Allah menghendaki manusia itu supaya mengikuti tentang jejak langkahnya. 那么神希望人能够跟着他的脚中行。 Jadi perlu bagi kita yaitu seharusnya mempamerkan satu perbuatan sama seperti yang ada kepada Kristus Yesus itu. 我们就应当展现出耶稣基督的形象， Karena kita manusia yang dicipta oleh Allah sendiri. 因为呢，我们是神亲自所造的人。 Maka dengan ini Tuhan Allah menghendaki manusia itu supaya mempamerkan, mencerminkan satu kemuliaan kehidupan Allah di dalam diri kita. 因此呢，神希望人呢，在他的身上能够彰显出神的荣耀。 Baik, kita lihat dalam kitab Efesus pasal yang keempat. 我们来看以弗所书的第4章。 Kita lihat dalam kitab Efesus pasal 4, kita baca ayat yang ke-22. 以弗所书4章22节， Ayat 22, 22节， yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama
yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. 就要脱去你们从前行为上的旧人，这旧人是因私欲的迷惑渐渐变坏的。 Baik, di sini Paulus mengingatkan hal ini kepada jemaat di Efesus. 这里呢，保罗就提醒以弗所的信徒， Katanya yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, katanya. 这里说的呢，要脱去从前行为上的旧人， Yaitu harus menanggalkan manusia yang lama itu. 必须脱去旧人， Karena manusia lama itu menemui kebinasaannya, 因为呢，这旧人呢是渐渐变坏的 yaitu melalui nafsu yang menyesatkan. 啊，是因为这些私欲的迷惑。 Baik, kalau kita melihat tentang ayat ini, 如果我们看到这一节， yaitu menghendaki kepada manusia itu seharusnya menanggalkan kehidupan yaitu manusia lama itu. 说到人必须要脱去以前的旧人。 Karena kalau kita yaitu masih lagi berada dalam kehidupan manusia lama itu, 因为呢，如果我们还是活在旧人的生活上， jadi bagaimana kita dapat mencerminkan kemuliaan Tuhan itu melalui diri kita sendiri? 我们怎样可以在自己的身上显出主的荣耀呢？ Kalau kita masih lagi tentang kehidupan lama kita, 如果我们还是过着从前的生活， boleh dikatakan kita tidak dapat mencerminkan kemuliaan Tuhan dalam diri kita. 可以说呢，我们在我们的生活中不能够反照主的荣光。 Apabila kita tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan dalam diri kita, 当我们在自己的身上没有反照主的荣光的时候， maka kita tidak dapat memuliakan nama Tuhan. 我们就不能够荣耀主的名。 Jadi perlu setiap kita haruslah meninggalkan yaitu manusia lama kita. 所以呢，我们每一个人呢，都应该要离开旧人。 Baik, kalau kita lihat dalam kitab Roma pasal yang ke-13. 如果我们看罗马书的第13章， Roma 13 kita baca ayat yang ke-12. 罗马书13章的第12节， Ayat yang ke-12. 第12节。 Hari sudah jauh malam, telah hampir siang, sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Ayat 13. 13节， Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. 12节，黑夜已深，白昼将近，我们就当脱去暗昧的行为，带上光明的兵器。13节，行事为人要端正，好像行在白昼，不可荒宴醉酒，不可好色邪荡，不可增进嫉妒。 Baik, kalau kita melihat daripada dua benda ini, 如果我们看这两节， yaitu dalam ayat 13 di sini menjelaskan kepada kita, 在13节有解释说， yaitu marilah kita hidup dengan sopan. 我们行事为人要端正 Oh, jangan pada siang hari, 啊，不要好像行在白昼 jangan dalam pesta pora dan kemabukan, 啊，不要荒宴醉酒， jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, 不可好色邪荡， jangan dalam perselisihan dan iri hati. 而且不可增进嫉妒。 Apa yang dicatatkan dalam ayat 13 di sini? 13节这里解释的是什么呢？ Baik, ini merupakan suatu kehidupan yaitu manusia lama itu. 这就是一种救人的行为。 Jadi kalaulah kita sebagai umat Tuhan hari ini, 我们呢，身为神的百姓， kita sudah menerima Yesus dalam kehidupan kita. 我们在生活中呢已经接受了耶稣。 Tetapi kalau kita masih lagi di dalam kehidupan dosa ini, 但是呢，如果我们还过着这样最终的生活， masih lagi kita amalkan kehidupan kita di dalam ayat yang ke-13 ini, 我们还是像13节这样的过着我们的生活， maka tentu sekali kita tidak dapat mencerminkan kemuliaan Tuhan itu. 肯定的，我们就不能够彰显神的荣光 Bukan saja kita tidak dapat mencerminkan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita, 啊！不止不能够反照主的荣光， tetapi kita tidak dapat memuliakan nama Tuhan itu. 我们也不能够荣耀主的名。 Jadi oleh demikian saudara dan saudari sekalian, 因此，弟兄姐妹们， melalui perbuatan kita ini, 透过我们的行为， maka kita dapat mencerminkan suatu kemuliaan Tuhan ini. 我们就能够来去反照主的荣光。 Seperti mana di dalam kitab Wahyu pasal 19. 就好像这个启示录的第19章 Dalam Wahyu 19 kita baca ayat yang ke-8. 啊，启示录19章的第8节， Kita lihat ayat 8. 我们来看第8节。 Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain linen halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Linen halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus.
就蒙恩得穿光明洁白的细麻衣，这细麻衣就是圣徒所行的义。 Kalau kita membaca dari ayat yang ke-7, 如果我们从第7节开始看， yaitu kita bersuka cita dan bersorak-sorai 我们要欢喜快乐， dan memuliakan Dia. 将荣耀归给他。 Mengapa bersuka cita, bersorak-sorai dan memuliakan Dia? 为什么要欢喜、要快乐，而且要将荣耀归给他呢？ Nah, karena hari perkawinan anak domba telah tiba. 因为羔羊婚娶的时候到了， Oh, pengantinnya telah siap sedia. 新妇也自己预备好了。 Jadi bagi kita, apakah kita sudah mempersiapkan diri kita? 那么我们大家是否已经预备好了自己呢？ Baik di sini dikatakan kepada kita, dikaruniakan supaya memakai kain linen halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. 这里说的呢，他就蒙恩得穿这个光明洁白的细麻衣。 Kita perhatikan di dalam ayat yang ke-8 ini. 我们仔细的观察第8节， Kain linen halus berkilau-kilauan, 这个洁白的光明洁白的细麻衣， bahkan juga putih bersih. 它不止光明，而且洁白。 Baik, apa maksudnya di sana? 什么意思呢？ Dalam kalimat yang akhir di sini menjelaskan kepada kita. 这里的下半段这样说： Baik, dikatakan linen halus itu adalah perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. 这细麻衣就是圣徒所行的义。 Jadi ini menjelaskan kepada kita saudara dan saudara sekalian 弟兄姐妹们，这里就解释说， bahwa setiap kita haruslah mempamerkan suatu perbuatan sesuai dengan kehidupan kita sebagai umat Tuhan ini. 我们呢在生活中就应该显出基督徒的样式。 Jangan hanya kita mengambil nama kita sebagai umat Tuhan ini, 我们不可以只是说我们是神的百姓， namun langsung kita tidak mempamerkan, mencerminkan satu kehidupan kita di dalam Tuhan Allah ini. 但是呢却没有显出，没有反照主的荣耀。 Kita seharusnya mempamerkan kehidupan kita sebagai umat Tuhan 我们应当要在生活中呢显出我们是神的百姓， sesuai dengan kehendak Tuhan. 是照着主的旨意的。 Barulah orang berkata kepada kita, 这样的话，别人才会说我们 mereka dapat memperlihatkan suatu perbuatan baik kita. 他们才能够看得出我们的好行为， Akhirnya dapat memuliakan nama Tuhan. 最后呢能够荣耀主的名。 Sebagai umat Tuhan hari ini, 身为这个神的百姓， kita yang sudah dibeli dengan harga lunas dibayar, 我们这些以重价所买来的人， Tuhan menghendaki bagi kita supaya kita mencerminkan perbuatan yang baik itu. 那么神呢希望我们能够显出好的行为。 Baik, kita lihat dalam kitab Galatia. 我们我们去加拉太书， Kita lihat dalam kitab Galatia pasal 2. 我们看加拉太书的第2章， Kita lihat Galatia pasal 2, kita baca ayat 20. 加拉太书2章20节， Ayat 20. 20节。 Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. 我已经与基督同钉十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着，并且我如今在肉身活着，是因信神儿子而活。他是爱我，为我舍己。 Nah, kalau kita lihat di dalam ayat ini dijelaskan kepada kita, 这一节呢就这样解释说， di mana Paulus berkata, namun aku hidup, katanya. 保罗说，如今我活着， Nah, tetap bukan lagi aku sendiri yang hidup, 活着的不再是我， nah, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. 乃是基督在我里面活着。 Baik, apa maksudnya di sana? 这里是什么意思呢？ Kalau kita melihat tentang peristiwa kehidupan Paulus itu, 如果我们看见保罗的生活中发生的事， dan sesudah Paulus mengenali Tuhan, 当保罗认识主以后， sangat-sangat jauh sekali. 差别非常的大。 Maksudnya Paulus itu berubah di dalam kehidupannya, 意思是说，保罗在生活中大改变， dan dia benar-benar melakukan kehendak Tuhan itu. 他真正的来去行出神的旨意。 Begitu juga dalam kehidupan kita pada hari ini. 在我们今天的生活也是这样， Kita perlu memiliki suatu sikap yang baik, 我们必须要拥有着一个好的行为， memiliki perbuatan yang baik. 好的态度， Barulah orang dapat melihat bahwa kita ini adalah umat Tuhan yang sebenarnya. 别人呢才能够看得出我们是真正的基督徒。 Baik, yang ketiga,
第三， bagaimana cara kita untuk mencerminkan kemuliaan Tuhan ini. 我们要如何来去反照主的荣光呢？ Baik, kita kembali kepada kitab 2 Korintus pasal yang ketiga. 我们回到哥林多后书的3章， 2 Korintus pasal 3 kita baca ayat yang ke-6. 哥林多后书3章第6节， Ayat 6, 第6节， ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Ayat 7, 7节， pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada lolo batu, namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu itu ia diberikan, sebab sekalipun pudarnya cahaya muka Musa begitu cemerlang sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya, jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian. 6节，他叫我们能承担这新约的指示，不是凭着字句，乃是凭着经意，因为那字句是叫人死，经意是叫人活。7节，那用字刻在石头上属死的指示，尚且有荣光，甚至以色列人因摩西脸上的荣光不能定睛看他的脸，这荣光原是渐渐褪去的。 Baik, kalau kita lihat dalam 2 ayat yang telah kita baca ini, 我们看看我们所念的这2节， yaitu ditujukan kepada kerja pelayanan itu. 是指着执事或者是侍奉的工作。 Jadi bagaimana cara bagi kita untuk mencerminkan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita? 我们应当如何在生活中反照主的荣光呢？ Yaitu kita perlu melakukan kerja pelayanan itu. 就是要进行侍奉的工作。 Tidak kira apapun juga kerja pelayanan kita dalam tubuh Kristus itu. 不管我们在基督的身体里有什么样服侍的工作， Maka kita perlu melakukannya. 我们都必须要做。 Jangan tunggu orang yang datang untuk menyuruh bagi kita untuk melakukan pekerjaan itu. 不要等别人来叫我们才去做。 Jadi untuk yaitu mencerminkan kemuliaan Tuhan ini, 那么为了要反照主的荣光， maka perlu bagi kita untuk merebut kerja pelayanan dalam rumah Tuhan ini. 我们在主的家呢，有必要来去争取神的侍奉的工作。 Kita lihat pasal 4 ayat 1. 我们看4章的第1节， Ayat 1, 第1节， oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Ayat 2, 2节， tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. 我们既然蒙怜悯，受了这职分，就不上胆。2节，乃将这些暗昧可耻的事弃绝了，不行诡诈，不谬讲神的真道，只将真理表明出来，好在神面前把自己鉴于个人的良心。 Baik, kalau kita melihat daripada petikan 2 ayat ini, 如果我们看看这2节， apa yang dikatakan oleh Paulus di sini, 这里保罗所说的， katanya oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. 因着神的怜悯呢，他们就接受了这个职分或者是这个服侍。 Kami tidak pernah tawar hati untuk melaksanakan yaitu kerja pelayanan itu. 我们从来没有上胆来去做这些事情。 Kalau kita melihat ayat yang kedua di sana bahwa kita dapat melihat kesungguhan daripada hamba-hamba Tuhan melakukan kerja pelayanan ini. 2节呢，就清楚的说到这一些神的仆人是多么真诚、多么用心的来去做侍奉的工作。 Jadi melalui kerja pelayanan kita, saudara dan saudari sekalian, 弟兄姐妹们，透过我们的侍奉工作， maka tentu sekali kita dapat mempamerkan atau mencerminkan satu kemuliaan di dalam Tuhan. 我们肯定可以来去反照主的荣光。 Jadi tunaikanlah yaitu segala tugas kita di dalam Tuhan. 所以呢，在主里面呢，我们应当要完成一切交付给我们的工作。 Baik, kalau kita lihat dalam kitab Efesus pasal 4. 如果我们看以弗所书的第4章， Kita lihat dalam kitab Efesus pasal 4, kita baca ayat yang ke-11. 以弗所书4章11节， Ayat 11, 第11节。 dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. 他所赐的有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师。
Baik, di sini dijelaskan kepada kita, 这里呢就解释说， ya di mana Dia telah menyediakan rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. 他所赐的呢有使徒、有先知、有传福音的、有牧师和教师。 Apa tujuannya di dalam ayat 11 itu? 这11节有什么目的呢？ Nah, ayat 12 dijelaskan kepada kita. 12节解释说， Katanya untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus itu. 我要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体。 Maksudnya di sini bahwa kita melakukan kerja pelayanan ini, 意思是说，我们做这些侍奉的工作， yaitu untuk membangun tubuh Kristus itu. 为的是要建立基督的身体。 Saudara dan saudari sekalian yang dikasihi diberkati dalam Tuhan. 亲爱蒙福的弟兄姐妹们， Maka tentu sekali jangan kita memikir rendah tentang kerja pelayanan itu. 我们千万不可小看服侍的工作。 Apabila kita sungguh-sungguh melakukan kerja pelayanan ini, 当我们用心的来去做好侍奉的工作， maka di sana kita dapat melihat seseorang itu dapat mempamerkan, mencerminkan kemuliaan Tuhan dalam dirinya. 我们就能够看得出这一个人呢，在他的身上能够反照主的荣光。 Jadi marilah kita bersama-sama untuk melakukan kerja pelayanan ini 所以呢，我们大家都应当要来去做好这些服侍的工作， demi memuliakan nama Tuhan. 为的是要荣耀主的名。 Baik, sebagai satu kesimpulannya, 那么作为结论呢， kita baca satu ayat. 我们来念一节， Kita baca dalam kitab 1 Petrus pasal yang kedua. 我们来念彼得前书的第1章。 Kita lihat dalam kitab 1 Petrus pasal yang kedua, 对不起，彼得前书的2章， kita baca ayat yang kelima. 我们来念第5节。 Ayat yang kelima, 第5节， dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. 你们来到主面前，也就像活石被建造成为灵宫，做圣洁的执事，借着耶稣基督奉献神所悦纳的灵祭。 Baik, di sini dijelaskan kepada kita. 这里呢，解释说， Katanya biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. 你们也应当要像活石一样被用来建造，成为灵宫。 Jadi ini maksudnya bahwa kita hari ini menjadi batu kecil yang hidup ini digunakan untuk membangun tubuh Kristus itu. 意思是说呢，我们今天呢就应当要像石头一样被用来建造主的身体。 Kalau bukan kita, siapa lagi yang untuk membangun tubuh Kristus itu? 那么，如果不是我们，还有谁来去建造基督的身体呢？ Tubuh Kristus akan maju oleh karena adanya kita yang melakukan pelayanan itu. 基督的身体，它会进步，就是因为我们在里面。 Maka marilah kita bersama-sama berusaha menyumbangkan sesuatu yang terbaik untuk tubuh Kristus itu. 所以呢，我们应当要努力把最好的献给基督的身体。 Jadi melalui 3 perkara ini, maka kita dapat memuliakan atau mencerminkan kemuliaan Tuhan di dalam diri kita. 透过这3件事情呢，我们就能够荣耀主，就能够反照主的荣光。 Jadi dengan demikian, marilah kita sama-sama usahakan hal ini di dalam suatu kehidupan ini. 因此呢，在我们的生命中呢，我们就应当要努力的做好这一件事情， Guna pakaikanlah kesempatan itu untuk memuliakan nama Tuhan. 善用这些机会来去荣耀主的名。 Baik, inilah sedikit firman Tuhan yang sempat kita kongsikan dalam kesempatan ini. 这就是我们在这一次的机会当中能够分享的一点主的道。 Tuhan memberkati kita. 愿主祝福我们。 Seterusnya kita sama-sama naikkan pujian bilangan 399. 接下来呢，我们一起唱诗399首。主啊，不要做你们的地上。
Baik, seterusnya kita akan sama-sama sujud di dalam doa. 接下来呢，我们要一起跪下祷告。 Baik, di dalam doa jangan kita lupa terus membantu tentang keadaan semasa kita hari ini. 祷告中呢，我们记得要为我们现今的生活来去祷告。 Agar kiranya Tuhan terus memimpin, menjaga kehidupan kita. 愿神继续的带领、祝福我们的生活。 Bagi mereka yang lemah iman, yang sakit, kita terus membantu mereka dalam doa. 对于那些信心软弱的、身体欠安的，我们在祷告中呢纪念他们， Agar mereka memiliki damai sejahtera dan juga memiliki tubuh baik yang indah dalam Tuhan. 让他们能够得着平安以及健康的生活。 Dan juga jangan kita lupa terus membantu kerja-kerja suci yang ada. 也不要忘记呢为这些所有的圣工来去代祷， Baik, kita sama-sama sujud berdoa. 一起跪下祷告。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa. Haleluya.
Baik, kebaktian sahabat kita sampai sini saja. 我们安息日的聚会到此， Tuhan memberkati, jumpa lagi. 愿神祝福我们平安再会。 Udah. 哈利路亚。